Boleh kata setiap 15 minit sekali tu tanah runtuh berlaku. Situasi itu amat membahayalah sebab kita melibatkan jana kuasa elektrik yang menjana 400 megawatt. Kalau saya tak bertikai unit, air itu boleh kena pada generator dan menyebabkan letupan. Bencana melanda empangan hidroelektrik melumpuhkan seluruh operasinya. Kami terpaksa bekerja keras untuk memulih semula stesen jana kuasa Kenyir ini. Mengejar masa dalam keadaan penuh mencabar. Faktor geografi adalah cabaran utama kita lah dalam pembinaan menara ni. Apa yang kami lakukan di Kenyir ini mission impossible sebenarnya. Empangan Kenyir atau stesen jana kuasa Sultan Mahmud, empangan terbesar di semenanjung Malaysia. Terletak di Terengganu Darul Iman, ia dibina merentasi Sungai Terengganu, kira-kira 50 km dari Bandar Kuala Terengganu. Pembinaannya menghasilkan Tasik Kenyir, tasik paling luas di semenanjung Malaysia yang kaya dengan keindahan flora dan fauna. Di samping menjana elektrik, empangan ini turut membekalkan sumber air bersih buat negeri Terengganu. Rasidi Yamin, pengurus besar stesen, ialah individu yang mengepalai operasi empangan hidroelektrik milik Tenaga Nasional Berhad TNB ini. Lebih 130 petugas memastikan pengoperasian stesen ini berjalan lancar demi membekalkan tenaga elektrik ke grid nasional untuk masyarakat negeri Terengganu dan seluruh negara. Mempunyai 4 unit turbin, stesen ini boleh menjana 400 megawatt elektrik yang mampu menyinari kira-kira 400,000 rumah. Hari ini, Rasidi dan pasukannya meninjau keadaan empangan melalui tasik. Pada paras 145 meter tasik Kenyir, keluasan tasik tersebut adalah pada 370 km persegi. Berbanding dengan keluasan Kuala Lumpur seluas 243 km persegi, Kuala Lumpur lebih kecil berbanding keluasan permukaan Tasik Kenyir. Ini kita panggil staff gauge atau kayu ukur untuk mengukur paras Tasik Kenyir. Kita ukur daripada paras laut. Pada hari ini adalah 141.7 meter level Tasik Kenyir daripada paras laut. Datuk Insinyur Roslan Abdul Rahman, Ketua Pegawai Operasi TNB Power Generation Sdn Berhad, iaitu anak syarikat TNB yang bertanggungjawab dalam penjanaan elektrik. Terdapat beberapa kaedah penjanaan tenaga seperti penggunaan arang batu, gas, solar dan hidro. Namun bagi Datuk Roslan, tenaga hidro mempunyai kelebihannya tersendiri. Tenaga hidro ini adalah satu bentuk tenaga yang telah diiktiraf sebagai tenaga boleh baharu yang mesra alam. Tidak melepaskan bahan-bahan yang cemari alam sekitar. Jadi ianya adalah satu tenaga yang amat penting untuk kita mencapai hasrat kita untuk mencapai seperti mana yang telah isytiharkan net zero emission pada tahun 2050. Kuasa hidroelektrik ialah penciptaan tenaga daripada air yang bergerak laju. Turbin diputarkan oleh aliran air melalui terowong kuasa secara berterusan. Ini menghasilkan tenaga elektrik melalui penjana atau generator yang seterusnya dialirkan ke pencawang dan menara talian penghantaran elektrik untuk disalurkan buat kegunaan orang ramai. Satu lagi yang fungsi yang memang penting adalah sebagai tebatan banjir, di mana sekiranya berlaku hujan yang lebat di hulu sungai, air ini akan ditakung dan ini akan dapat mengelakkan banjir daripada berlaku di hilir sungai.
Kampung Buloh, Kuala Berang, Terengganu. Ia dikelilingi 3 batang sungai, Sungai Terengganu, Sungai Tersat dan Sungai Berang. Musa Ali, 95 tahun, antara penduduk tempatan yang menjadi saksi kepada kejadian banjir di kampung ini saban tahun suatu ketika dahulu. Bila ada date tu, rajinlah apa. Tahu Jepun sekali bahasa. Habis lah ni, air saja dah. Kalau ada belah ni jaga kita. Habis lah kampung. Rumah tu tinggi lah. Di mana kaki kita apa lagi, naik lagi. Setiap tahun memang ada banjir, besar kecil. Setelah empangan Kenyir siap dibina pada tahun 1985, segalanya berubah. Setelah tahu pembinaan dam ni, tak ada lah dah banjir yang paling besar. Cuma kalau ada pun sebelah-sebelah atas ni yang tidak melibatkan dam. Jadi sekitar daripada Sungai Terengganu ni, Kedia ni tak ada jadi banjir lah kalau kira ni. Sebab dah kawal jadi tasik. Tapi keadaan dam ni alhamdulillah. Selamatlah. Kalau kurang. 15 tahun bertugas di TNB, anak jati Terengganu ini tidak menyangka dia bakal berdepan satu cabaran getir. Saya Ghazlan bin Abdul Ghani. Saya adalah kontur asisten di Bilik Kawalan SSJ Kenyir. Saya membuat rutin kerja seperti biasa, iaitu membuat pemantauan dan pemeriksaan pada setiap turbin dan generator yang menghasilkan elektrik. 27 Februari 2022, Ghazlan dan rakan-rakan memulakan shift mereka pada jam 10 malam memantau mesin penjanaan elektrik seperti biasa. Di pos pengawal, Polis Bantuan Korporal Rosli Mat Hassan juga baru memulakan tugas bersama 3 orang anak buahnya. Saya masuk tugas pada 27 hari bulan, jam 12 malam. Suasana hujan memang cukup lebat. Waktu kedatangan kehadiran ke sini pun saya dah meredah banjir. Pukul 3 itu berlaku terjangan air di main gate kami sehingga menyebabkan kami punya main gate tercampak keluar. Dan suasana ketika itu kita kedengaran seperti batu yang bergolek-golek di bawah arus air sekeliling. Kita tak boleh jangka di mana tempatnya. Pos kami waktu itu tidak boleh duduki pasal air telah masuk sampai ke arah pinggang. Dia menebalikkan semua meja-meja yang berada di dalam tu, semua peralatan terapung seperti perahu. Waktu itulah teriakan daripada PB Abzal mengatakan ada runtuhan. Dengan serta-merta suasana menjadi gelap dan bangunan bergegar. Runtuhan dah sampai ke bangunan. Lebih kurang dalam 15 minit kita pastikan semua ada, kita keluar menyelamatkan diri ke Masjid Dura. Jalan ke stesen dihalang tanah runtuh. 4 petugas di bilik kawalan ini telah dimaklumkan mengenai keadaan di luar, namun tidak menyangka bakal berhadapan situasi antara hidup dan mati. Empangan Kenyir atau Stesen Janakuasa Sultan Mahmud di Terengganu berhadapan dengan cuaca hujan luar biasa selama 4 hari pada hujung Februari 2022. Jumlah taburan hujan ketika itu didapati bersamaan dengan jumlah hujan diterima dalam tempoh beberapa bulan. Banjir luar biasa yang melanda di daerah Kuala Berang bukan berpunca daripada pelepasan air tasik Kenyir seperti yang tular di media sosial. Sebaliknya, ia disebabkan taburan hujan lebat secara berterusan sejak Khamis lalu. Ketua Polis 728 mm hujan, angka luar biasa. Apatah lagi ketika itu di luar musim monsun. Pukul 3 itu berlaku terjangan air di main gate kami. Suasana ketika itu kita kedengaran seperti batu yang bergolek-golek di bawah arus air. Sementara itu, Ghazlan dan 3 rakannya masih menjalankan rutin memantau mesin penjanaan elektrik di dalam bilik kawalan. Kita orang pun ingatkan tanah runtuh biasa lah.
Lepas tu kita orang pun standby tengok unit, tengok macam tu lah. Dalam lebih kurang pukul 5 ataupun 5:30 pagi, bunyi dentuman yang kuat. Semasa saya di dalam ni, saya sangat terkejutlah. Bunyi itu macam bunyi yang sangat menggerunkan dan menakutkan. Dia suruh naik atas tengok suasana. Saya pun naik atas tengok. Air memang keruh. Air bukit rupanya. Dataran hitam tu jadi tebing, coklat. Lepas tu dengan hujan yang kita rasa macam sebelum ni memang tak pernah tengok lagi lah. Hujan tu. Memang hujan lebat-lebat sungguh. Sekarang ni bahaya pada tower kita, tower transmission sekarang ni. Nampak air terlampau banyak. Tali yang berdekatan tu bergoyang dah tali yang bawah. Lepas tu tengok ada sengit sikit. Air dah mula sampai ke masuk bangunan. Jadi pun kita orang pun turun ke bilik kawalan, khabar ke CA dengan CO. Saya rasa situasi itu amat membahayalah sebab kita melibatkan jana kuasa elektrik yang menjana 400 megawatt. Kita ada talian tower grid lah di mana yang berada di kawasan bukit-bukit itu. Dalam pukul 8 lebih kurang lah. Saya bergilir-gilir lah dengan pekerja dengan Azlan untuk tengok keadaan sekeliling lah. Sebab di kiri kanan kita tengok ada gerakan tanah turun. Iaitu macam kepala air daripada bukit sebab hujan lebat. Jadi ada takungan yang macam takungan di atas bukit tu. Dia turun dengan melaju lah. Kawasan cerun sekitar Empangan Kenyir dikuatiri tidak dapat menampung jumlah hujan luar biasa. Kepala air dan hakisan tanah menyebabkan tanah runtuh serta batu-batu besar jatuh menimpa segala yang berada di laluannya. Keadaan ini berlaku secara berterusan di sekeliling stesen, menyebabkan 4 orang petugas terperangkap. Di kawasan pecawang utama kita dan bangunan stor kita di mana bertalu-talu tanah runtuh itu berlakulah. Sementara itu, Pengurus Besar Stesen, Rasidi Yamin, telah dimaklumkan mengenai kejadian yang menimpa stesen hidroelektrik tersebut. Pertama kali berhadapan situasi cemas sebegini dalam 28 tahun berkhidmat, Rasidi cuba sebaik mungkin untuk kekal tenang menangani situasi itu. Antara langkah pertama yang saya buat selain memastikan Empangan selamat, staf selamat, stesen kita selamat, saya terus melaporkan kepada manajemen TMB Genco di Ibu Pejabat lah. Seterusnya, saya laporkan kepada pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah berkaitan kejadian yang berlaku. Antara langkah awal yang paling penting yang kita cuba usahakan pada pagi tersebut adalah misi menyelamatkan 4 staf kita yang stranded. Rupanya saya dengar dentuman yang kuat tu, yang menggerunkan tu, rupanya ada batu daripada sebelah tepi sebelah sana, sebelah bukit tu, dia jatuh sampai masuk ke bawah ni, menembusi atap. Sebab batu tu sangat besar, lebih kurang dalam sebiji rumah lah, 3-4 biji lah. Di sebelah kiri mereka, batu-batu besar jatuh berhampiran mesin jana kuasa. Di sebelah kanan pula, tanah runtuh bertalu-talu. Mereka terperangkap. Fikiran memang berceragu juga, memikirkan situasi keselamatan kita 4 orang. Kita takut berlaku perkara yang lebih buruk lah. Rasa lega sikit, paras tasik itu masih normal, tidak melimpah lagi lah. Air mula memasuki stesen. Turbin pula masih lagi menjana tenaga. Sekiranya air memasuki mesin penjanaan, tragedi yang lebih besar mungkin berlaku. Sebab awal-awal tak tahu situasi dalam ni. Hanya keputusan tu, hanya kami je yang boleh decide. So kami ambil keputusan untuk memberhentikan unit dengan shift shutdown. Maksudnya memberhentikan unit dengan cara sempurna lah. Masa je, kalau kita terpaksa kena shutdown unit.
Ambil 3 part. Ya, dah sadar? So dalam 9-7 minit lebih kurang gitulah. Kita berjaya shutdown semua unit. 24 unit lah. Kalau saya berhentikan unit, air itu boleh kena pada generator dan boleh menyebabkan letupan. Tiba-tiba, beberapa menara menyembah bumi. Kita tengok depan mata kita, dia tumbang. Dengan keluar elektrik apinya waktu dia jatuh tu. Ternyata, tindakan menghentikan mesin penjenaan tepat pada masanya. Ia telah mengelak berlaku sebarang malapetaka semasa 6 buah menara talian penghantaran elektrik runtuh. Siren tu menunjukkan yang semua sistem fail, tak boleh guna sebab tower semua dah runtuh. Suasana masa tu memang takut. Betul ke aku duduk ni macam nak mati ni? Sebab air masuk terlampau laju di bawah. Kita terus naik ke atas. Unit dah shutdown. Ni lah sekitar dataran kita Kenyir. Agak-agak selamatlah belaka. Saya ambil jaket, satu seorang bagi pakai life jacket untuk selamatkan diri. Sebab berlaku utuh tu, saya fikir nak beranyuk lah. Jika mesin menyelamat ni lambat dan tiba-tiba betul lah dam ni runtuh, saya akan terjun. Selama menunggu penyelamat tu, kami bergilir-gilir azan dan berzikir, hanya mengharapkan Allah sahaja yang dapat menyelamatkan kami. Boleh kata setiap 15 minit sekali tu tanah runtuh berlaku. Dengan bunyi boleh kata macam guruh lah. Tak tidur. Ada 4 orang dalam lantai. Apa ya? Kita boleh tolong besar ke kita? Tugas helikopter ya, beri. Saya fikir-fikir anak siapa nak tanggung. Kalau mati, tak tahu siapa nak tanggung. Orang rumah kerja. Anak duduk rumah ngasuh. Masa tu memang sedih. Masa tu saya waskar dengan orang rumah je. Bersabar kata. Boleh balik. Tapi tak tahu balik masa mana. Pagi, petang. Pasrah dan redha. Mereka hanya mampu menunggu dan berdoa bantuan sempat tiba. Kerja itu adalah satu ibadah. Mungkin kalau kita mati pun, kita insya-Allah kita ni akan jadi syahid. Sebab mati dalam keadaan kerja, mati dalam keadaan berkhidmat untuk masyarakat. Masing-masing bagi motivasi pada masing-masing lah. Kami cuba dapatkan 2 buah bot dan kita terus berusaha melalui sungai, turun ke sungai menggunakan bot dan datang ke empangan Kenyir untuk menyelamatkan keempat-empat rakan kami tersebutlah. Hanya apabila hujan semakin reda, penyelamat melalui jalan sungai yang dipenuhi sisa tanah runtuh dan pohon kayu yang tumbang untuk menyelamatkan 4 petugas TNB. Lebih kurang kat pukul 5 pagi petang lah. Kita nampak terlibat pasukan penyelamat melalui jalan sungai, menaiki bot. Penyelamat. Jom. Polis dan staf TNB sendiri datang, kita orang terus turun dan pergi doang. Kita orang memang perlukan mengucap terima kasih betul lah. Tak tahu nak cakap, memang syukur sangat-sangat pada Allah lah. Rasa panjang lagi umur kata waktu tu rasa. Terima kasih Allah. Batang-batang.
Keesokan harinya, kesan amukan alam jelas kelihatan. Stesen Janakuasa Sultan Mahmud Kenyir lumpuh ditenggelami selut dan batu yang turun dari cerun. Rasidi pasrah melihat kemusnahan yang melanda tempat di mana dia telah menabur bakti selama ini. Saya berasa sangat sebablah bila melihat apa yang berlaku kerana di sini tempat saya, rakan-rakan saya, keluarga kami mencari rezeki di sini. Ini sumber pendapatan kami. Sebenarnya lebih daripada itu, stesen Empangan Kenyir ini sebenarnya jiwa raga kami lah. Dan satu persoalan yang sangat besar timbul pada diri saya kan, apabila mula-mula melihat secara depan mata apa yang telah berlaku, apa saya perlu buat? Yang mana saya perlu utamakan? Bagaimana nak melaksanakannya? Siapa boleh bantu saya? Hujan luar biasa yang melanda kawasan sekitar stesen Janakuasa Sultan Mahmud Kenyir pada Februari 2022 telah meninggalkan kesan kemusnahan yang dahsyat. Empangan hidroelektrik ini lumpuh dan terpaksa dihentikan operasi. Mengimbau detik trauma ketika terperangkap, Ghazlan mengakui dia menyembunyikan keadaan sebenar daripada isterinya yang sedang hamil. Keadaan dia tengah mengandung sekarang. So saya takut apabila saya cerita benda yang sebenar, dia jadi terkejut dan boleh membawa kesan kesihatan pada dia lah. Sebab saya takut tiba-tiba dia pengsan ke apa kan. Jadi saya tahu yang perkara sebenar pun melalui isteri kawan dia lah. Yang sama-sama terperangkap di sana. Sangat bimbang, takut. Sebabnya perkara ini tak pernah berlaku. Dan saya tahu bila dah berlaku, bila hingga ramai yang mula bertanya khabar, maksudnya benda ni dah sangat teruk lah. Sangat teruk dan saya cuba kawal diri saya lah. Sibukkan diri dengan kerja rumah semua. Tapi anak dapat tengok sebenarnya saya menangis. Dan anak pun datang peluk. Kenapa ibu nangis? Apa jadi pada ayah? Ayah balik ke? Ataupun kita boleh jumpa ayah lagi ke? Cerita ayah akan balik. Ibu percaya ayah akan balik dengan selamat. Malam tu saya tidur tu, saya beberapa kali terjaga sebab saya masih terdengar terngiang-ngiang di telinga yang dentuman tanah runtuh. Dan seingat saya dalam 4-5 kali saya terjaga daripada tidur. Ketika itu, terdapat beberapa video tragedi yang ditularkan beserta berita palsu. Hakikatnya empangan ini masih kukuh meskipun dilanda badai. Kini, cabaran mereka ialah untuk memulihkan operasi stesen ini secepat mungkin. Saya Muhammad Rizman bin Abdul Rawi sebagai jurutera di Tenaga Nasional Berhad. Tugas saya adalah untuk projek ini bagi pemulihan kuasa sistem grid seperti pembinaan menara dan pencawang. Bangunan pencawang ini berperanan mengagihkan tenaga elektrik yang dijana oleh stesen ke menara-menara talian penghantaran elektrik. Kesan daripada runtuhan tersebut saya dapati untuk penggunaan sepenuhnya pada bangunan ini adalah tidak selamat dan tidak boleh dimula tugas kembali kepada sistem National Grid TNB. Ketua Pegawai Operasi TNB Power Generation Sendirian Berhad, Datuk Insinyur Roslan Abdul Rahman, antara yang memainkan peranan penting dalam menentukan strategi bagi memastikan bekalan elektrik kepada masyarakat tidak terputus.
Secara keseluruhan kita kehilangan 400 megawatt daripada sistem, tetapi syukur alhamdulillah di negara kita ni sekarang ni kita mempunyai reserve margin yang mencukupi. Maknanya kehilangan 400 megawatt ni dapat ditampung oleh stesen-stesen hidro yang lain lah. Ketika tenaga pakar membuat penilaian mengenai keadaan di sekitar empangan Kenyir di kampung berhampiran, hidup diteruskan seperti biasa. Masyarakat Terengganu masih mampu menjalani aktiviti harian tanpa sebarang gangguan. Ternyata, TNB meletakkan kepentingan pengguna sebagai keutamaan meskipun sedang dilanda musibah. Menyingkap sejarah empangan Kenyir yang mula dibina pada tahun 1978, menelan belanja 700 juta ringgit, stesen ini dibina dengan 4 terowong untuk 4 janakuasa turbin dan generator berkapasiti 100 megawatt setiap satu. 14 Julai 1987, empangan Kenyir, empangan hidroelektrik terbesar negara pada zaman tersebut, dibuka secara rasmi oleh Sultan Terengganu ketika itu dan diberi nama Stesen Jana Elektrik Sultan Mahmud. 35 tahun kemudian, buat pertama kalinya, stesen ini teruk dilanda badai. Jalan darat terputus. Banyak struktur dalam kawasan empangan juga rosak. Begitupun, empangan tetap teguh. Banyak pihak mengulurkan bantuan, antaranya Kerajaan Negeri Terengganu, NADMA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Pasukan SMART. Selain bantuan JKR untuk membuka laluan, kita juga meminta pihak Angkatan Tentera Malaysia daripada Kem Desa Pahlawan untuk membina Bailey Bridge. Terdapat satu jambatan yang telah runtuh akibat hentaman oleh kepala air dan juga batu yang jatuh daripada tebing telah merosakkan atau meruntuhkan jambatan. Fasa pertama proses baik polis stesen ialah untuk mengembalikan laluan darat. Di samping selut yang tinggi, banyak batu bersaiz besar memenuhi seluruh kawasan stesen. Batu-batu tersebut kita guna dua kaedah. Pertamanya kita guna letupan, yang keduanya kita drill atau kita alihkan menggunakan excavator yang ada ikut saiz batu tersebut. Jika terlalu besar, kita akan drill, kita akan letupkan. Secara keseluruhan, 6 menara talian penghantaran elektrik telah runtuh dan beberapa lagi mengalami kerosakan. Insinyur Muhammad Muhyiddin Muhammad Nur, Ketua Penyelenggaraan Grid Timur, berhadapan dengan satu tugas sukar. Pasukannya diberi tanggungjawab untuk melakukan apa saja termampu demi mengembalikan operasi stesen ini secepat mungkin. Sebenarnya kami melakukan suatu misi Tenaga Nasional, Mission Impossible sebenarnya. Kami terpaksa bekerja keras untuk memulih semula bekalan di Stesen Janakuasa Kenyir ini. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya biasanya dilakukan dalam 2 atau 3 tahun. Pada dasarnya kami memberi cadangan untuk memulih bekalan selama 6 bulan. Tapi pihak manajemen meminta ataupun mencabar kami untuk menyiapkannya lebih awal. Cabaran diterima dengan penuh semangat demi kepentingan semua pihak. Rizman, selaku jurutera awam, diberi tanggungjawab untuk memantau proses pembinaan ini. Antara tugas utama ialah pembinaan pencawang sementara ini bagi menggantikan bangunan pencawang asal yang telah rosak teruk. Angle ni straight daripada atas ni turun ke bawah Tighten bow and nut ni kena tighten tighten betul-betul, dan yang bawah ni nanti kita weld Apabila empangan hidroelektrik beroperasi, air tasik digunakan ketika penjanaan dan kemudiannya dilepaskan ke sungai. Namun ketika penjanaan dihentikan akibat bencana, paras air tasik telah meningkat mencapai lebih 145 meter dan mengalir keluar melalui alur limpah.
Spillway atau alur limpah ni berfungsi, peranan utamanya adalah untuk memberi laluan alternatif kepada air yang melebihi paras 145 meter. Spillway ni untuk memastikan Tasik Kenyir tidak terus naik melepasi ketinggian empangan lah. Alur limpah di empangan Kenyir adalah jenis tidak berpintu dan berfungsi secara semula jadi. Apabila paras air mencapai 145 meter, ia akan mengalir keluar dengan sendiri ke Sungai Terengganu. Oleh itu, tiada istilah air empangan ini dilepaskan seperti didakwa sesetengah pihak. Sementara itu, pihak Grid TNB perlu membina menara talian penghantaran elektrik baharu secepat mungkin. Hasil analisis, pihak Grid TNB membuat keputusan untuk membina 2 menara baharu bagi memulihkan operasi stesen. Hari ini kita akan transport lah barang-barang bagi pembinaan menara nombor 3. Untuk transport barang daripada base bawah ni ke menara 3 akan ambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih lah. Perjalanan untuk ke lokasi pembinaan menara juga tidak mudah. Okey. Ini jalan yang baru kita buat lah selepas pada kejadian tempoh hari. Ketinggian tempat yang menara baru kita nak buat ni, dia lebih kurang dalam daripada bawah base nak sampai ke atas ni dalam 250 meter. Dalam situasi biasa, proses pembinaan 2 buah menara baharu mengambil masa 4 bulan. Namun kali ini, mereka perlu selesaikannya dalam tempoh 2 bulan. Faktor geografi adalah cabaran utama kita lah dalam pembinaan menara ni. Selain daripada cuaca. Cuaca kat sini dia tak menentu. Kalau berlaku hujan lebat, memang kita terpaksa berhentikan semua kerja atas faktor-faktor keselamatan. Cerung sekarang yang berada di sekeliling menara baru ni masih lagi tidak berapa selamatlah. Hampir 3 bulan sejak bencana melanda dan stesen janakuasa ini tidak beroperasi. Tanggungjawab diletakkan pada pasukan Grid TNB termasuk Rizman untuk mengejar masa dan mempercepatkan pembinaan pencawang serta menara baharu. Tanggungjawab tu memang besar sebab demi lencana di dada, amanah yang dibagi perlu diselesaikan. Walaupun cabaran dia terlampau tinggi, penatan kita hanya Tuhan saja yang dapat menilai apa yang saya rasalah untuk selesaikan semua tugas-tugas yang dibagi. Family, saya dah slow talk dan bagi tahulah saya dalam waktu 3 bulan ni untuk saya siapkan projek ni, saya memang kena fahamlah situasi saya dengan balik kerja, tak tentu masa, buka puasa kat rumah pun sepanjang bulan puasa hanya 3 kali je. 3 kali. Saya dengan family memang out lah. Memang tak ada masa. Ia satu pengorbanan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan negara dan masyarakat. Konduktor ni akan kita pasang bermula daripada tower 3 ke tower 267 dan daripada tower 267 terus kepada gantry ke pencawang masuk utama. Proses ini yang dikenali sebagai stringing membabitkan penyambungan kabel konduktor yang menghubungkan 2 menara yang baru dibina pada ketinggian 192 meter dan 84 meter dari aras laut. Jika sebelum ini, laluan tenaga elektrik yang dijana 4 unit turbin melalui bangunan pencawang dan seterusnya ke beberapa menara talian penghantaran elektrik. Demi mempercepatkan proses pemulihan operasi stesen, laluan diubah mengikut kesesuaian. Tiada jalan pintas untuk proses ini. Ia menggunakan tenaga manusia bagi membawa konduktor merentasi cerun untuk sampai ke pencawang. Lazimnya proses ini memakan masa 2 minggu untuk disiapkan dengan sempurna. Namun, dalam situasi ini, ia selesai dalam separuh tempoh tersebut.
Selesainya proses stringing ini, maka TMB semakin menghampiri sasaran untuk menghidupkan semula stesen janakuasa Sultan Mahmud Kenyir. Jun 2022, kira-kira 3 bulan selepas empangan Kenyir lumpuh dilanda bencana alam. Pasukan Grid TMB membuat persediaan akhir sebelum stesen janakuasa ini dapat kembali beroperasi. Kerja-kerja dah hampir selesai lah semuanya, termasuk pembinaan menara. Kerja terakhir untuk sebelum kita mula tugas kembali sistem tenaga, untuk kerja-kerja ni adalah kerja-kerja pemeriksaan terakhir pada struktur menara. Pagi ini, Rizman dan pasukannya akan membuat pemeriksaan pada salah satu menara yang terletak pada ketinggian 250 meter dari aras laut. Namun cuaca pada malam sebelumnya menyukarkan pergerakan mereka. Kita terpaksa menggunakan jalan ini disebabkan semalam ada hujan terlampau lebat. Jalan yang biasa kita menggunakan kenderaan pacuan 4 roda tidak dapat dilalui disebabkan jalan tersebut licin dan membahayakan kepada anggota kerja TMB. Sebelum ini, Rizman dan pasukan Grid tidak menyangka akan mampu menyempurnakan semua kerja-kerja baik pulih dalam tempoh yang singkat. Malah, mereka menganggap ia satu misi yang mustahil untuk dicapai kerana cabarannya begitu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjat menara TMB setinggi 38 meter ini sangat berisiko. Oleh itu hanya mereka yang berkelayakan boleh melakukannya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Selamatkanlah kerja kami pada hari ini, Ya Allah. Permudahkanlah kerja kami pada hari ini, Ya Allah. Jauhilah kerja kami ini daripada sebarang malapetaka dan keburukan, Ya Allah. Tenagaan dari bodi ke konduktor ya. Jaraknya 135 inci. Bulan turbin hidroelektrik terhenti. Ia sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah TMB. Dan dalam tempoh beberapa hari saja lagi, turbin dijangka kembali berputar. Sebahagian daripada persediaan untuk mengembalikan operasi penjanaan elektrik, Gazlan dan pasukannya memeriksa semua sistem bagi memastikan segalanya berada dalam keadaan baik. Namun timbul persoalan dalam benak fikiran mereka. Adakah semua unit mesin penjanaan mampu berfungsi seperti sedia kala tanpa sebarang masalah? Sehari sebelum turbin dihidupkan semula, Insinyur Muhammad Muhyiddin Muhammad Nur, Ketua Penyelenggaraan Grid Timur, membuat switching and commissioning di pencawang sementara yang baru dibina. Langkah ini bermakna pencawang sedia untuk mula tugas mengalirkan tenaga elektrik dari mesin penjanaan ke menara talian penghantaran elektrik. 19 Jun dan 26 Jun 2022. Dua tarikh bersejarah yang tidak akan dilupakan semua petugas TMB di sini apabila 4 turbin kembali beroperasi. Ketua Pegawai Grid, Datuk Insinyur Husaini Husin, diberi penghormatan untuk menghidupkan semula mesin penjanaan elektrik. Sungguhnya hari ini memang dinantikan. Apa yang telah kita capai sebenarnya akan membolehkan kerja-kerja yang kritikal yang perlu dibuat. Dan dalam masa yang sama, kita dapat menjimatkan kos-kos penjanaan. Banyak demi faedah dan manfaat kepada pencapaian kita hari ini. Turut menyaksikan detik bersejarah ini dari Ibu Pejabat TMB Bangsar, ialah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TMB, Datuk Indra Insinyur Baharin Din, dan Pengarah Urusan TMB Power Generation Sdn Bhd, Datuk Nur Azman Mufti.
No, dia lepas dia semua saya dah ready semua, dia akan jump ke ready Oh, to ready. scan next. Oh. Dia akan pergi ke ready to scan next. Bismillahirrahmanirrahim. Select unit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, betul yang ketiga Yep. Keempat-empat unit mesin penjanaan berjaya kembali beroperasi tanpa sebarang masalah. Ya Allah, kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah. Kerana Engkau telah permudahkan segala urusan kami pada hari ini ya Allah. Amin ya Allah. Sampai kami dapat bertahan pada hari ini ya Allah. Amin ya Allah. Dan kami mampu menjana ke empat mesin kami 400 megawatt. Ya Allah. Bila Allah uji kita tu, ya, dia tahu kita sebenarnya boleh melepasi ujian tu. Dan kita rasa syukurlah. Itu yang saya rasa sebab tu. Alhamdulillah, dia tak uji lebih daripada yang kita tak mampu mengatasinya lah. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah lah akan lebih bersedia sekiranya diuji sekali lagi. Tapi na'udzubillah lah, kita tak nak diuji. Tapi kalau diuji, insyaAllah kita akan bersedia lagi, insyaAllah. Integriti stesen dan juga integriti empangan masih lagi kukuh dan masih lagi direka bentuk sehingga 200 hingga 300 tahun. Kita akan membuat baik pulih terhadap stesen ini dan pembaikan pulih ini membuatkan ia akan meningkat lagi prestasi stesen for another 20 tahun ataupun 25 tahun penjanaan. 2 bulan selepas empangan Kenyir kembali beroperasi sepenuhnya, paras air tasik telah berjaya diturunkan dan tidak lagi melimpah. Ini membolehkan kerja-kerja baik pulih dijalankan pada alur limpah yang turut mengalami kerosakan ketika bencana. Pengurangan paras air tasik juga penting sebagai persediaan ketibaan musim monsun yang mungkin membawa lebih banyak taburan hujan. Walaupun stesen telah kembali beroperasi, banyak kerja baik pulih yang perlu dijalankan. Cerun bukit masih meninggalkan kesan runtuhan. Banyak batu-batu besar masih berada dalam kawasan stesen. Dianggarkan 2 tahun tempoh diambil untuk stesen selesai dibaik pulih sepenuhnya. Gazlan dan rakan-rakannya diangkat sebagai wira. Meskipun nyawa dalam bahaya, tindakan pantas mereka berjaya mengelak malapetaka besar pada empangan. Semangat tu sebenarnya tak pernah luntur pun saya tengok. Dan dianggap semua ni yang berlaku, cabaran dan pengalaman yang terbaik untuk dia sepanjang dia menjadi salah seorang tenaga kerja TNB. Pengalaman itu juga mengajarnya erti kesyukuran. Tanggal 13 Julai 2022, Gazlan menyambut kelahiran anak kelimanya, Rania Nur Zahra. Sangat bersyukur pada Allah kerana saya masih selamat dan saya masih dapat memeluk keluarga saya. Berkat doa semua orang, dekat doa keluarga semua, saya selamat. Selagi hayat dikandung badan, dia akan terus berkhidmat demi masyarakat, demi generasi akan datang.